Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan kita pada malam kedua, yang mana merupakan dalam tempoh masa fasa yang dipanggil rahmat, sempena dengan tajuk yang diberikan kepada saya, Ramadan dan Rahmat. Dan apabila kita menyebut tentang Ramadan, ia merupakan sebahagian daripada rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada rakaat yang pertama tadi dalam tarawih, Tuan Imam kita ada menyebut satu perkataan, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang kita berapa banyak kita sebut tadi, dalam basmalah, dalam salam kita, Assalamualaikum, sejahtera atas kamu, warahmatullahi, rahmat Allah, wabarakatuhu, dan juga berkat dia ke atas kamu. Tiga perkara. Dan apabila kita menyebut tentang rahmat, rahmat ini merupakan apa yang Allah berikan kepada kita cukup banyak pada hari ini. Dan kita lihat pada malam ini rahmat dia melimpah ruah. Rahmat Allah yang Allah berikan dalam Ramadan, terbukti pada malam ini ramai itu menanjakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, bertambah-tambah lagi. Apabila kita rujuk kepada perkataan Ar-Rahmah itu, inilah yang membentuk dua sifat, yang dipanggil Ar-Rahman dan juga dipanggil Ar-Rahim. Rahman Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh beri nama anak kita Ar-Rahman. Kita kena letak dengan perkataan Abdul Rahman. Kita tidak boleh beri anak kita nama Rahim. Kita kena beri anak kita Abdul Rahim. Abdun, hamba kepada Allah yang bersifat dengan sifat pemurah, hamba kepada Allah yang bersifat dengan sifat yang maha penyayang. Dan apabila kita sebut perkara ini, antaranya ialah sebagaimana yang disebut oleh seorang ulama Al-Khitabi daripada tafsir Safwatut Tafasir. Al-Khitabi menyebut Ar-Rahman Zur Rahmah Asy-Syamilah allati wasa'atil khalqu fi arzaqihim wa masalihihim wa amal lil mu'minin wal kafir. Apabila disebut kata Ar-Rahman, Rahman ini sifat menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat yang maha luasnya, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, dalam memberi rezeki, dalam memberikan kelebihan, dalam membaiki perjalanan hidup makhluk, bahkan kena pada orang yang beriman dan orang yang kafir. Sifat Rahman ini sifat yang sebati dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri tak beri, Allah tu pemurah. Manusia yang dikatakan pemurah itu bila dia beri baru nampak pemurah. Sifat Allah, bila Allah beri, Allah tak kira bulu. Manusia bila kroni dia akan beri. Allah lagi kafir, lagi banyak dia beri. Yang paling kaya atas muka bumi ni orang yang tak solat. Yang paling kaya atas muka bumi ni orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bila dia beri, dia mintakan pembalasan. Bila mari Ramadan ni, ini masa yang paling banyak orang pemurah. Dia sediakan mangkuk, diisi dalam tupengan, dia beri rumah jiran, dia duduk dekat tangga, dekat nak maghrib tak pulang-pulang mangkuk. Nak ceritanya apa? Ketika inilah manusia itu berlebih. Bila beri, dia nakkan sesuatu pulang pada dia. Terima kasih daun keladi kalau ada, dia nak lagi. Ini sifat manusia berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmannya Allah, pemurahnya Allah, Allah berikan dalam bulan Ramadan. Sebab itu sebagaimana disebutkan oleh seorang tokoh ulama terkenal daripada bumi Syria, baru saja meninggal dunia, meninggalkan kita. Tuan-tuan buka YouTube, cuba tekan Said Ramadan Al-Buti. Dia kena bunuh ketika mengajar dalam kuliah maghrib macam ni lah. Kena bunuh dengan siapa? Bashar Al-Assad. Dibom tuan-tuan. Live ni, cuba tengok. Bila kita tengok, kita akan rasakan sedikit kesedaran dalam hidup kita. Syekh Ramadan Al-Buti menyebut, kenapa Ramadan itu dipanggil penghulu kepada sekalian bulan. Yang pertamanya, bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada kita. Dan tak semua orang yang baca Quran dia boleh menjadi petunjuk pada kita. Tadi Tuan Imam baca tadi 8 rakaat. Tuan-tuan faham apa?
Dalam tu cerita tentang Nabi Lut. Kaum dia tidak berminat pada perempuan. Lepas tu cerita tentang perjuangan Nabi Syuaib. Bagaimana tidak lain tidak bukan membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bila semayang ni rasa lama sebab apa tuan-tuan? Sebab tak faham apa Pak Imam baca. Kalau kita faham, kita tak rasa lama. Penghayatan kita di atas apa yang dibacakan, kita nak mengambil manfaat rahmat daripada apa yang dibaca oleh Tuan Imam yang dipanggil Quran itu sebagai petunjuk kepada kita. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dan Quran turun dalam bulan Ramadan. Saya tengok tuan-tuan, orang Pakistan, orang Arab, ibadah tak sama macam kita. Bila kita sembahyang tarawih ni rasa ngantuk, memang ngantuk tuan-tuan. Sebab tarawih ni, sembahyang tengah malam. Sebab tu Nabi sebut, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mencari apa? Berharap agar Allah ampunkan dia. Nabi juga menyebut, man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bangun, qama maksudnya apa? Qiyamul lail, sembahyang lepas isyak ke atas sampai subuh, itulah qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat tengah malam. Malam pertama Nabi keluar. Ada 2-3 orang duduk kat masjid, nampak Nabi sembahyang, dia terus ikut. Nabi tak marah. Hari kedua semakin ramai. Sebab semalam tu dia beritahu kawan dia, semalam aku sembahyang dengan Nabi. Macam kita lah jumpa Mawi kat Sogo. Aku jumpa Mawi. Apatah lagi yang duduk kat depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin ramai malam kedua. Tengah malam tuan-tuan, 12 malam ke atas. Hari ketiga Nabi tak keluar. Sampailah masuknya waktu subuh berjemaah, Nabi keluar. Habis solat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tak keluar bersama macam kita solat semalam? Seronok ya Rasulullah. Nabi kata, kalau aku lazimkan sembahyang ini bersama kamu berjemaah, aku takut menjadi wajib kepada umat akan datang. Sebab tu kita buat lepas isyak. Kalau kita buat lepas 12 malam, Pak Imam pun tak datang. Tu yang kita buat lepas isyak ni. Kita nak mendidik masyarakat, mengajar masyarakat. Inilah qiyamul lail Nabi di waktu luar daripada Ramadan yang ditutup dengan solat witir. Nabi buat 8, Abu Bakar buat 8, secara bersendirian, berasing-asing. Sayyidina Umar buat 20. 8 pun betul, 20 pun betul. Yang tak betul, tak solat. Itu tak betul. Nak ceritanya, inilah yang kita sebut bahawa cara kita menerima yang kedua yang saya sebut, iaitu sifat Tuhan Ar-Rahim. Ar-Rahim ni sifat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang yang beriman saja. Dalam surah Al-Ahzab ayat 43, Allah menyebut wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang beriman itu sangat-sangat disayang. Pertama, sifat pemurah Allah beri dalam Ramadan. Cuba tengok rahmat Tuhan. Ramai malam ni nak parking pun bayar. Nazir tak dapat parking. Payahnya. Pusing-pusing, kalah tawaf 7 kali tuan-tuan. 8 kali, cuma tak ada talbiyah je. Labaik Allahumma labaik. Kenapa? Rahmat Allah turun. Orang tak sembahyang, puasa. Tak tutup aurat, puasa. Berniaga untung tuan-tuan. Ramadan paling untung berniaga Ramadan. Jual batu-batu bakar pun laku. Tayar 3 rasa pun laku. Kerana manusia sudah memikir dengan nafsu dia, bukan lagi dengan akal fikiran ketika itu. Nafsu yang mendorong, yang tidak pernah merasa puas. Wa min nafsin la tashba'. Kalau kita tengok rahmat Allah, Allah berikan luar biasa. Allah berikan luar biasa. Saya tengok majalah Gatra 2006, majalah akademik daripada Indonesia. Wawancara dengan pelacur di Jakarta. Pelacur kata apa? Kami, jangan pandang hina dengan kami. Kami juga berpuasa di siang hari. Malam kami bertarawih dan bertadarus, bertazkirah. Pelacur sebut bertazkirah. Kalau kita tak bertazkirah lebih teruklah. Dan kami bertazkirah. Cuma kadang-kadang ada di kalangan pelanggan-pelanggan yang tidak sabar-sabar, kata dia. Kami mulakan operasi lepas daripada bertazkirah. Ini pelacur. Boleh pelacur, boleh berzina, boleh puasa. Rahmat Allah datang di awal-awalnya dalam keadaan. Di sini kita kena faham, walaupun rahmat tu datang, sekarang ini berlaku penapisan di tengahnya nanti. Yang kedua, kenapa dipanggil penghulu kepada sekalian bulan? Kata ulama tu tadi, kerana barakat dia lebih. Ziyadatul barakah, kelebihan rahmat yang Allah berikan kepada kita melimpah ruah. Yang ketiga, malamnya itu kata Said Ramadan Al-Buti, ada Lailatul Qadar.
Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sebab itu bila turunnya ayat wahai orang-orang yang beriman, kita nak relatekan dengan kasih sayang tu tadi. Wa kana bil mu'minina rahima. Orang yang kasih, yang sayang kepada Allah hanya orang yang beriman. Orang yang Allah beri rahmat hanya orang yang beriman. Orang yang Allah cinta hanya orang yang beriman. Dan sifat orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang cinta, yang kasih kepada Allah ini ialah orang-orang yang beriman. Sebab itu saya tengok di Pakistan, di Islamabad, dia tarawih 10 juzuk tuan-tuan. 10 juzuk ni habis dekat habis sahur. Habis dekat habis sahur 10 juzuk. Saf 1 sampai 4 semua hafiz. Kita hapus, dia hafiz. 10 juzuk. Subhanallah. Iktikaf wajib. Lambat daftar register nama 2 bulan habis tempat duduk. Masuk dah tak keluar. Keluar lepas khutbah raya. Subhanallah. Makan apa saja yang ada. Tazkirah orang Arab bila? Orang Arab buat tazkirah 2 pagi. Di antara solat malam tu 2 pagi tu berhenti sekejap, tazkirah 20 minit, setengah jam, lepas tu sambung. Menangis tuan-tuan. Tak faham bahasa Arab pun menangis. Sebab dia bernyebut, dia menyampaikan tazkirah dengan hati. 2 pagi dengan tazkirah, menitiskan air mata. Kita tazkirah tidur, menitis air mata. Habis daripada itu solat subuh, makan apa saja yang ada. Kemudian teruskan dengan programnya, halaqah tafsir Quran, hadis dan sebagainya. Dan berterusan demikian sampai hari raya. Bila hari raya, Tok Guru pun berkhutbah di atas mimbar. Dia menyebut doa antara akhirnya, Allahumma balighna Ramadan. Wahai Allah, sampaikan kami kepada Ramadan akan datang. Baru perkataan balighna Ramadan itu sangat masuk dalam hati. Menangis ramai-ramai. Cinta kasih kepada Allah. Sayangnya, cintanya, kasih kepada Allah. Kerana Allah hanya kasih dan cinta kepada orang-orang yang beriman. Yang mana Allah perintahkan dia supaya berpuasa. Allah juga memerintahkan dia supaya menjalankan perkara-perkara perintah-perintah yang lain. Ini sifat orang yang beriman. Bila dia seru, wahai orang-orang yang beriman, dia terasa bahawa Allah memanggil-manggil dia. Allah panggil dengan perasaan wahai, duhai, kekasih aku, terimalah satu lagi perintah aku supaya kamu berpuasa. Sebagaimana orang dulu juga berpuasa, yang mengaku beriman, mereka mampu, kamu pun mampu buat. Yakinlah aku kasih kepada kamu kerana kamu termasuk wa kana bil mu'minina rahima. Allah beri kepada kita rahmat dan kasih sayang. Dan sebab itu walaupun rahmat Allah beri, tetapi tak semua berjaya meraih rahmat Allah. Kerana apa? Di hujungnya ada pembebasan daripada api neraka. Yang kita minta sampai hari ini, yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka radhaka wal jannah. Yang kita minta ini doa yang Nabi ajar kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha apabila berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Minta apa? Bukan minta kaya. Minta apa? Bukan minta hebat. Minta apa? Minta diampunkan dosa. Malang 1000 kali malang. Tak semua orang berjaya meraih rahmat Allah untuk diampunkan dosanya. Kerana apa? Orang yang diampunkan dosanya di tengah-tengah ada contoh kesan, iaitu kehidupan setelah 10 malam terakhir. Dia semakin kuat beribadah. Dia semakin banyak infak. Dan dia semakin mudah hatinya tersentuh bila menyebut nama Allah. Malam-malam ganjil tuan-tuan, yang dikatakan malam itu qadar, perasaan dia lain. Yang tahu hanya orang yang menghidupkan. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Orang yang menghidupkan 21, 23, 25, 27, 29. Tak boleh dia tak bangun 21, 23 tak bangun, 25, 27 tak bangun, 29 dia bangun. Aku rasa lain macam. Tak boleh. Dia tak rasa di antara malam-malam ganjil yang lain. Dan sifat orang yang beriman, mereka bukan orang-orang yang berlakon. Ramadan ataupun tidak, mereka orang yang sama dalam menghadapi apa yang Allah perintahkan dengan hati dan kasih sayang. Rugi tuan-tuan kalau kita tidak duduk dalam tazkirah yang sedikit ini, 20 minit saja. Cuba tengok sembahyang kita hari ini. Kadang-kadang kita main sapu semacam saja. Tengok kita punya takbir, kita semua kita angkat.
Angkat takbir ni bila naik daripada rakaat kedua saja, tahiyat pertama. Lain tak ada tuan-tuan. Sekali tu je. Tengok kita beri salam, syak tunduk-tunduk, tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi, berhenti Assalamualaikum warahmatullahi. Benda-benda asas dalam ibadah kita masih lagi kita keliru. Cuit semayang, tak ada cuit semayang. Sebab dia tengok orang cuit, oh macam tu cuit, dia pun cuit. Bila ada orang depan semayang kita masbuk, duduk sebelah takbir Allahu Akbar, kawan tu tahu kita ikut. Cuma bila imam kat depan, belakang ada makmum, kita nak space belakang, kita cuit kawan, itu ada. Kerana kita ikut makmum di belakang imam yang kita datang dalam keadaan masbuk. Dalam keadaan kehidupan kita, ibadah kita, rugi kalau kita beribadah tiba-tiba tak mengikut spek yang ditentukan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pegang kepada mazhab Syafi'i. Yang mana kita tengok kadang-kadang yang kita pegang pun tak berapa faham. Sebab itu pentingnya peringatan, pentingnya tazkirah, pentingnya kepada mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Jadi saya rasa cukup sekarang itu sebagai peringatan bersama. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat meneruskan kehidupan kita. Beruntungnya kita dapat masuk Ramadan. Sebab ada kawan kita minta juga doa, wa balikna Ramadan. Dia meninggal, tak jumpa Ramadan. Kita masuk. Yang kedua, kita beriman, kerana tak semua orang beriman. Yang ketiga, kita berilmu. Dan ada kerana orang yang berilmu dia tidak beriman, bahawa banyak yang Allah beri di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, saya rasa Ramadan saya tak pernah mohon sumbangan untuk sekolah saya, Mahat Tahfiz Al-Quran At-Tanwiriyah di Parit Jawa Muar. Terima kasih kepada yang dah menderma, ucap terima kasihlah. Yang datang menziarah pun terima kasih. 2009 saya mula buat, sampai sekarang belum habis lah. Blok A dah siap, Blok B 80%. Kalau dapat RM50,000, nak buat Blok C pula, nak cocok kat bawah dia. Pelajar tahfiz ada 120, sekolah rendah Islam ada 80, 200 pelajar. Dan berita gembira semalam lagi, ada seorang lagi, adik Haikal, selamat khatam Quran. Menghafaz Al-Quran, menamatkan 30 juzuk. Ramai yang datang tapi dia tak marah. Tu yang tak jadi tu. Tahu marah? Kalau dia datang, dia tengok, dia marah jadi tuan-tuan. Selama dah siap, dia tengok, dia marah. Ni datang tak marah. Kalau datang dia marah, dia tengok, bangunan siapa tak siap. Geram betul aku. Ambil 2 juta. Selesai tuan-tuan. Tapi tak siap. Sebab 4.4 juta tuan-tuan. Tapi tak apa, sikit-sikit kita yakin Allah akan buka jalan. Siapa-siapa nak menderma adalah di belakang tu. Ada tabung. Saya pun ada sedia wakaf RM20 dan RM50, dan juga ada brosur flyer. Tuan-tuan boleh tengok internet dan sebagainya. Apa telah kami buat. Tak jauh tuan-tuan, Muar 2 jam je. Laju sikit 1.5 jam. Laju sikit 1 jam. Laju lagi tuan-tuan, alam barzah. Jangan cubalah alam barzah. Saya selalu balik Muar. Cuma 3 hari bulan warga saya akan balik lagi. Sebab tu saya balik kerja pukul 5, saya drive terus ke Muar. Pukul 3 pagi saya balik. 5 pagi saya dekat masjid tu, saya tak tidur lagi tuan-tuan. Mata pedih je mata. Dah macam orang isap ganja dah. Lepas tu pukul 8 saya masuk kerja balik. Tapi mudah-mudahan sama-sama keberkatan Ramadan ini, kita raih, mudah-mudahan Allah berkati kita. Mudah-mudahan tuan-tuan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun dalam masjid ada banyak tabung tu. Ini rahmatlah. Ada tabung pembinaan, ihya, anak yatim, semua tu ada, pembangunan. Pakat-pakatlah kita raikan. Mudah-mudahan Allah berkati kita di dalam masjid kita. 2 nama lagi tak siap tu untuk jamuan iftar. 2 lagi nama kalau terisi, alhamdulillah. Kalau dia faham tentang rahmat Allah tu, koyak ada kata tu, bergebuk-gebuk, ustaz 30 ni saya seorang ustaz. Tapi nak buat macam mana, kita agih-agihkan. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Saya minta maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.